Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'in wassalatu wassalamu ala rasulihil amin nabiyyina Muhammadin sallallahu ala alihi wa ashabihi ajma'in. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita setelah sekian lama kita berhenti seketika daripada kali terakhir kita berkuliah bersama, lebih kurang 6 bulan yang lepas ataupun lebih daripada PKP yang awal. Pada hari ini alhamdulillah kita teruskan kembali dengan syarah Alfiyah As-Suyuti. Kita tak banyak lagi yang tinggal sebenarnya dalam syarah Alfiyah ini. Jadi insya-Allah biiznillah kita doakan semoga sebelum tahun ini kita berjaya menghabiskan syarah Alfiyah As-Suyuti. Kalau semua masih ingat lagi, pada siri yang lepas kita berhenti pada muka surat 127 dan 227, dan insya-Allah pada hari ini kita akan sambung lagi pada muka surat 229 di dalam perbahasan ataupun bab Afrad Al-Alam. Afrad Al-Alam. Afrad al-alam ini adalah perbahasan tentang nama-nama yang rare, nama-nama yang jarang-jarang berlaku di dalam bidang periwayatan hadis. Sebab kita bila belajar ilmu hadis ini, antara cabang-cabang kesenian ilmu hadis yang kita akan pelajari iaitu ia berkaitan dengan nama perawi. Dan nama perawi ini dia ada banyak jenis, jazakumullahu khairan, iaitu antaranya nama perawi yang pelik-pelik ni, nama perawi yang jarang didengari. Jadi kenapa kita kena belajar ataupun orang yang menuntut ilmu hadis ni dia kena tahu tentang nama-nama yang pelik-pelik dalam bidang periwayatan hadis? Sebab kita tak nak nanti bila ada nama itu keluar dibaca oleh kita, tiba-tiba kita ingat itu silap, nama dia sebenarnya orang lain, kan? Nama dia bukan macam mana yang ada dalam buku ni. Okay, nanti kita akan tengok contoh-contoh dia, yang mana ini semua bab yang sangat penting untuk seorang muhaddis untuk belajar bab-bab ni. Kalau tak, nanti masalah dan ataupun muhaddis, ahli hadis yang cekap ni, bila dilalu nama-nama ni dia akan notice, dia akan tahu bahawa nama ni sebenarnya betul, bukan salah. Okey, jadi kita akan baca pada bait yang 769. Okey, apa kata al-Imam As-Suyuti rahimahullah? Kata beliau, wal Bardha'i sannafa afrad al-alam asma'ani aw alqaban aw kunan tudam. Okey, dia kata yang pertama sekali al-Imam Al-Bardha'i. Al-Imam Bardha'i telah menulis dalam bab ini, iaitu bab afradul alam, nama-nama yang unik, nama-nama yang pelik ini. Iaitu al-Imam Al-Bardha'i rahimahullah, dia adalah seorang hafiz, seorang imam dalam bidang hadis yang bernama Al-Hafiz Abu Bakar Ahmad ibn Harun ibn Rawh, yang mana beliau meninggal pada tahun 301 Hijrah, 2 tahun sebelum daripada kewafatan Al-Imam An-Nasa'i rahimahullah. Jadi dia kata al-Imam Al-Hafiz Al-Bardha'i sannafa iaitu mengarang, tetapi dalam bahasa Arab dia ada perbezaan. Kalau dalam bahasa Melayu kita, mungkin kita boleh terjemah sannafa ni mengarang, ataupun kita nak kata menulis, mencatat, mencoret dan sebagainya. Tetapi dalam bahasa Arab dia ada beza di antara kalimah antara satu sama lain. Saya tak pasti apa beza tulis, apa beza karang dalam bahasa Melayu. Tetapi dalam bahasa Arab kalau disebut sannafa ni maksudnya mayyaza, maksudnya dia membezakan. Bila kita tulis ni, kita ada membezakan, elemen membezakan. Sebagai contoh, okay, kenapa dalam bidang hadis ini dulu, awal-awal dulu dia hanya dipakai sebagai tadwin daripada dawwana. Tadwinus sunnah ataupun hadis itu ditadwin. Maksudnya ketika zaman awal-awal, zaman sahabat dan tabi'in, penulisan hadis masa tu bukan penulisan hadis macam yang ada sekarang, tetapi dia masih lagi dalam bentuk yang tulis, coret lah. So kita boleh kata sekadar mencoret ataupun mencatat. Dia bukan ada dalam satu buku penulisan yang khas. Boleh jadi dia pada papan situ, papan sini, pada batu ini, pada pelepah ini. Jadi itu maksud dawwana ataupun tadwin. Jadi kemudiannya barulah masuk di marhalah
tasnif. Tasnif ni kemudian pada era ketiga atau kedua atau ketiga Hijrah. Maksud tasnif iaitu bila dia dah himpunkan hadis-hadis ni semua dalam satu penulisan dan dia dah membezakan bab-bab antara satu sama lain. Ini hadis, ini bukan hadis, ini fatwa tabi'in, ataupun ini bab taharah, ini bab salat, ini bab zakat. Itu baru dinamakan sebagai tasnif. Jadi tasnif ni boleh kata penulisan yang lebih moden lah, dia lebih ke hadapan. Jadi bila dikata Al-Imam Al-Bardha'i sannafa afrad al-alam, Al-Imam Al-Bardha'i telah menulis satu kitab, iaitu satu penulisan yang tersusun tentang bab ini yang dinamakan sebagai Al-Asma' Al-Mufradah. Itu nama kitab dia, Al-Asma' Al-Mufradah, iaitu nama-nama yang unik. Nama-nama yang lain daripada yang lain. Dan boleh kata Imam Bardha'i ini antara yang terawal sekali yang mengambil berat tentang perbahasan perawi-perawi, nama-nama perawi yang unik. Yang mana sebelum ini, perbahasan ni bukan tak wujud. Pada zaman sebelum dia, zaman Imam Bukhari, ada tulis. Tetapi dia lebih kepada bertabur sikit. Contohnya Bukhari bila dia tulis kitab Tarikhul Kabir, dia nama-nama perawi dia adalah hujung-hujung bab-bab tu ke nama-nama yang rare-rare ni adalah masuk secara tak langsung. Dalam kitab Al-Jarh wa Ta'dil yang ditulis oleh Ibnu Abi Hatim pun ada sebut-sebut, tapi dia tak macam satu bab yang khas. Sampailah Al-Imam Al-Bardha'i, dia yang terawal sekali yang menulis bab yang khas berkaitan dengan nama-nama yang unik. Okey. Jadi nama-nama yang unik ni dikata kat sini asma'ani awil qaban, sama ada dia boleh berlaku pada nama ataupun pada al-qab. Laqab ni iaitu panggilan ataupun kuna. Kuna ni maksudnya nama panggilan. Alright, nama. Okay, let's say kalau kita ambil contoh Abu Talha kan. Abu Talha ni nama ke kunyah? Kunyah. Nama yang sebenar? Syamsul Anwar. Okey, semua orang kenal. Okey, ni nama dia, nama kunyah. Sebab ada perawi yang nanti kita sebut tentang pembahagian dia. Tetapi laqab ni apa? Panggilan. Tak semua orang tahu Abu Talha ni dipanggil sebagai Abang Sado. Kan? Tak semua orang tahu. Sebahagian orang ingat dia cengai, rupanya dia baik. Tapi yang paling dikenali dia memang Abang Sado. Itu panggilan dia. Walaupun tak berapa betul ke, tapi itu contoh sajalah. Okey, so itu beza antara laqab, kuna dan isim, nama. Alright, kat sini dibawa contoh dalam bait dan seterusnya nama-nama yang rare di dalam bidang periwayatan hadis. Sebab tu saya begitu saat lagi kita sebut dan semua akan notice mana part yang pelik tu. Okey, bait yang 770 katanya bait ke 770 dia akan sebut contoh daripada nama. Bait yang seterusnya 771 dia akan ambil contoh daripada kunyah. Bait yang selepas itu daripada laqab. Okey, kita tengok kepada nama. Katanya ka ajmadin wa ka jubay bin sandari wa shakalin sunabih ibn al-a'sari. Contoh nama ajmad. Kalau kita tengok dalam buku tiba-tiba bahasa Arab ni ditulis ajmad. Kalau zaman dulu mungkin lagi tak ada titik ke apa yang kita akan terbayang pertama sekali kat kepala kita? Kita kata ni salah ni. Kalau orang tu sebut Ajmad, Ahmad, kita mesti ingat dia Ahmad. Sebab Ahmad tu adalah yang sinonim. Tetapi kalau disebut Ajmad, mungkin kita ingat orang ni pelat. Ataupun mungkin kita ingat dia tersalah baca kot, terletak titik dan umpamanya. Maka ini akan menimbulkan kesulitan masa kita nak mengkaji perawi tu. Bila kita tersalah mengkaji perawi Ajmad, kita pergi cari dekat perawi nama Ahmad. Kat situ nanti tiba-tiba kita kata, kita tak jumpa perawi ni. Perawi ini kita tidak ketemui ataupun kita tak kenal. Tiba-tiba kita hukum dia sebagai daif. Ataupun kita kata Ajmad kat sini majhul, tak dikenali. Salah dah kita. Maksudnya, ada masalah pada kajian kita. Sedangkan Ajmad kat sini adalah Ajmad bin Ujayyan, yang seorang perawi sahabi. Tak salah sahabi ataupun dia ni seorang yang thiqah, seorang yang boleh diterima, dipercayai dalam periwayatan hadis dia. Jadi
Daripada asalnya perawi ni okey, tiba-tiba kita hukum dia tak dikenali, lalu kita mendhaifkan hadis tersebut, maka inilah implikasi bila kita tak mahir di dalam bab ini. Kemudian dia kata waka Jubaib. Ke Jubaib. Jubaib ni kalau kita tak tahu tentang baris, kita tak tahu tentang huruf, kita akan ingat tulisan tu apa? Kita akan ingat dia Habib. Mr. Habib. Habib Nurmagomedov. Habib. Kalau kita tengok ejaan dia, kita akan kata Habib. Tapi sebenarnya dia Jubaib. Jubaib ibnul Harith. Jubaib ibn Harith seorang sahabat. So kalau kita tak familiar dengan perbahasan ni, kita akan ingat ada berlaku kesalahan ejaan kat situ ataupun ni perawi lain sebenarnya. Wa Shakalin Sunabih ibn al-A'sari. Wa Shakal ni juga adalah seorang sahabi. Shakal bin Humaid al-Absi. Dia adalah seorang sahabi. Shakal bin Humaid al-Absi. So kita pun macam kadang-kadang nama Shakal ni, siapa bagi nama anak dia Shakal? Tak ada kan? Tapi bolehlah ambil idea ni. Siapa nak nama anak dia pelik-pelik sikit, letak nama Shakal. Shakal dia mungkin bunyi dia lain macam sikit kan. Siapa nak dapat baby Abu Muaz, insya-Allah boleh tambah lagi Shakal. Ataupun sebelum tu kita tak sebut Sandar. Sandar pun adalah sahabat. Nama pelik ni. Tapi dia nama sahabat. At least kalau kita tak tahu makna dia apa pun, kita tahu ni nama sahabat lah. Dan sama orang dia nak bubuh nama anak ni pelik-pelik tapi tak ada makna. Tapi sama orang dia kata tak tahu mana, tapi asalkan ni nama figura-figura Islam yang hebat. Nama sahabat, nama tabi'in. Okey lah. Sandar. What? Sandar? Sandar tak apa. At least orang kata ini nama sahabat. Okey, ataupun dia kata Sunabih bin al-A'sari. Sunabih bin al-A'sari al-Bajali al-Ahmasi. Dia adalah seorang sahabat juga. Dan kemudiannya dia berpindah ke Kufah. Cuma kat sini nanti akan dia ada confuse. Dia ada Sunabih, dia ada perawi nama Sunabihi. Sunabihi ni perawi tabi'in daripada Syam. So dia beza Sunabih dan juga Sunabihi. Sunabih sahabat Ibn al-A'sari, Sunabihi adalah tabi'in. Jadi kalau kita nak tahu Sunabih ataupun Sunabihi, kita kena tengok siapa daripada perawi mana dia diriwayat. So kat situ kita akan tahu which one. Itu dia dalam kaedah lain lah. Itu contoh dalam bab nama. Nama ni perlu kita tahu supaya kita nanti macam saya bagi tahu, kita tak confuse. Later on kita tak kata Sunabih, biar betul Sunabih betul ke salah sebutan ni, ke salah ejaan ni. Di kajian kita pun akan jadi bermasalah. Kemudian dalam bait 771 dibawa contoh dari bab al-kuna, iaitu nama panggilan kita. Dia kata contohnya Abi Mu'aidin wa Abil Mudillah. Abi Muraya tasmuhu Abdullah. Okey, ni contoh dia. Nama kunyah tapi pelik. Kebiasaan kalau nama kunyah ni nama-nama panggilan biasalah orang selalu dengar kan. Abu Talha, Abu Mu'ad, no problem. Semua nama yang okey. Tiba-tiba nama Abu Mu'aid. So orang pun kata, jap, Mu'aid. Salah ni. Mu'ad ke Mu'aid? Mu'ad ke Mu'aid? Ini dibawa contoh Mu'aid. Sedangkan Mu'aid ni, dia adalah perawi juga. Hafs bin Ghailan. Dia adalah seorang perawi yang Syami, daripada Syam, seorang perawi yang saduq, okey, boleh diterima. Tetapi ada sikit-sikit syubhat qadariyah yang ada pada perawi ni. Tetapi dia still dikategorikan sebagai perawi yang saduq. Ini Abi Mu'aid. Ini nama gelaran kunyah yang pelik sikit lah. Dia ada dalam hadis, dia ada dalam Ibnu Majah. Contoh kunyah lain dibawa contoh Abil Mudillah. Abdul Mudillah ni pun siapa dia ni? Abil Mudillah, orang kata Mudillah. Ejaan salah ke apa? Abi Murayah. Abi Murayah. Siapa pula Abi Murayah? Murayah ni nama yang kita dengar yang jarang-jarang orang panggil. Sedangkan dia adalah Abdullah maula kepada Aisyah, yang mana hadis dia ada dalam riwayat Ibn Majah. So ini contoh kunyah yang pelik, yang unik. Laqab pula. Bait yang seterusnya cerita pasal laqab. Laqab yang agak aneh lah. Ini kita tengok daripada sudut bahasa orang Arab tu lah.
Mungkin pelik bagi mereka, tak pelik bagi kita. Mungkin tak pelik bagi kita, pelik bagi mereka. Okay, dia kata contoh laqab yang pelik is Safinah. Ni satu contoh. Safinah ni adalah maula kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang digelar sebagai Abu Abdurrahman. Abu Abdurrahman yang mana hadis dia ada dalam Ashabus Sunan yang 4. Ada dalam Ibnu Majah, ada dalam Abu Daud, Tirmizi, Nasa'i. Safinah ni nama yang pelik lah. Kalau kita tak faham makna dia, okey sedap bunyi dia. Padahal Safinah tu maksudnya sampan. So kalau nama orang tu panggil, woi sampan. Kita pun, yalah, dalam masyarakat Melayu kita pun ada nama-nama pelik. Macam tu kan. Orang panggil pun, yalah nama-nama yang dulu kadang-kadang ada kawan panggil, ni pergi jumpa ikan tu. Ikan. Punya, nama panggilan sahabat saya Hasan. Orang panggil dia ikan. For some reason, orang panggil dia ikan. Macam itulah. So dia ada panggilan. Yang mana memang Al-Quran ada sebut wala tanabazu bil alqab. Janganlah kamu ni macam beremeh-remeh bagi orang gelaran itu dan ini. Tapi gelaran ni biasanya maksud dia merujuk pada gelaran yang orang tu tak suka lah. Tapi kalau gelaran tu dia biasa, tak ada penghinaan, tak ada apa-apa maksud yang, yalah, dia dah familiar. Panggilan tu dia dipanggil daripada kecil macam tu kan. Jadi dia okey je. Dia tak ada rasa terhina, dia tak ada rasa apa-apa. Dia rasa okey. Macam dulu sahabat ada juga kata, sebab Zul dulu banyak sangat. So orang kata Zul mana satu? Zul Bulu. Rupanya, yelah orang panggil seorang Zul tu sebab Zul ada banyak. So, Zul mana? Zul Bulu. Sebab apa dia jenis, dia banyak rambut sikit lah. Jadi orang panggil dia Zul Bulu. Tapi dia okey je. Dia tak adalah rasa macam tu apa-apa. Dia dah biasa daripada dulu kan. So it's up to situasi lah. Kalau kita tahu orang tu tak suka, janganlah yang panggil geran macam-macam ni lah. Okey, itu laqab. So laqab ni bagi contoh Safinah, dia bawa contoh lagi Mihran, dia bawa contohnya Mindal. Kalau bahasa Arab mandil ni tisu kan. Kemudian padahal di panggilannya nama dia lain, nama dia Amr bin Ali Al-Anzi Al-Kufi, dia orang Kufah. So nama sedap tapi panggilan Mindal. Okey, itu contoh yang kita kenapa bab ni penting, yang mana dalam perbahasan hadis benda ni dipelajari dan ulama tulis penulisan ataupun kitab yang khas yang menghimpunkan nama-nama yang boleh disalah faham. Nama-nama unik yang boleh disalah faham menyebabkan kita pun menyalahkan padahal kita tak familiar dengan isu-isu sebegini. Okey, kemudian kita pergi pada bab yang seterusnya. Bab yang seterusnya lebih menarik lah. Okey. Bab yang seterusnya iaitu bab al-asma wal kuna. Al-asma wal kuna, nama dan kunyah. Ini juga bab yang dipelajari dalam bidang hadis supaya sama je reason dia, supaya kita tak salah perawi, tak tersalah menentukan dini adalah fulan. Dini nama dia memang macam ni panggilan dia. Kalau tak nanti kita tengok dalam buku hadis, kita tengok nama kunyah dia lain. Jadi kita bawa contoh. Contohlah, kalau dalam kitab hadis perawi tu dia adalah orang yang sama, Syamsul Anwar. Tapi sekejap Abu Talha Syamsul bin Anwar. Sekejap Abu Aisyah. Sekejap dia tiba buku lain Abu Zubair Syamsul bin Anwar. Kita pun confuse asal-asal. Ni orang yang sama ke bukan yang sama? Itu penting untuk nak kita pelajari dalam bab al-asma wal kuna. Okay, jadi dia kata al-Imam As-Suyuti rahimahullah, wa'na bil asma wal kuna farubbama yudhannu fardun adadan tawahhuma. Dia kata ambil berat wahai penuntut ilmu hadis semua dalam tentang bab al-asma wal kuna, ada kemungkinan kita sangka perawi yang sama itu nama yang ramai. Contoh tadi kita Syamsul Anwar, tetapi bila orang sekejap panggil Abu Talha, sekejap Abu Zubair, sekejap Abu Aisyah, kita pun ingat ni 3 orang yang berbeza dalam hadis. So kita pun bagi penilaian yang salah kepada mereka bertiga. Okey, al-kuna, kunyah. Mungkin sama orang dia akan, some persoalan ditanya kita is, kunyah ni adakah dia sunat ataupun sebenarnya dia adat? Adat Arab ataupun dia adalah satu sunnah? Kita kena faham dulu, first kali is, kunyah ni adalah satu benda yang very synonym dengan orang Arab. Sebab orang Arab ni, dia ada satu pepatah yang menyebut segera bagi kepada anak-anak kamu ni kunyah, nama panggilan
sebelum melekat kat mereka ni nama-nama panggilan yang tidak elok. Jadi orang Arab ni memang dia akan panggil many things, bukan hanya pada manusia, tetapi dia akan panggil kepada haiwan Abu Baraqish. Umpamanya, kunyah bagi burung yang banyak color. Begitu juga kadang dibagi pada nama tempat benda-benda yang tak bergerak, dibagi juga kunyah. Nak kata benda ni sinonim dengan orang Arab. Kalau kita tengok kat Mekah, Jabal Abu Qubais, kan, Jabal Abu Qubais. Abu Qubais tu nama patutnya macam nama kunyah orang, tapi diberi kepada panggilan tu kepada satu nama gunung. Jadi orang Arab ni very memandang berat dalam bab kunyah, sampai dia ada pelbagai reason. Some daripada sudut orang Arab ni, dia tak suka, mungkin dari segi budaya dia tak berapa senang dipanggil dengan nama. Bagi mereka mungkin bila panggilan nama ni sedikit kurang sopan, pada certain era begitulah. Jadi mereka lebih senang macam panggilan berlapik. Kita pula kadang-kadang kalau kita dalam budaya kita pun ada ayat berlapik. Contoh kalau kita nak panggil pada someone encik ke, tuan ke, abang ke, gelaran dia ke apa ke, itu lebih polite daripada kita directly panggil nama. Itu dalam budaya kita. Dalam bahasa Arab dia punya budaya begitu. Kalau kita sebut ya Abdul Aziz, mungkin dia macam a bit kurang polite. Jadi mereka lagi suka panggil wahai Abu Fulan, wahai Abu Fulan. Itu lebih baik. Some daripada sudut bahasa Arab itu, dia budaya bahasa Arab dipanggil sebagai satu kesenian dalam nak memanggil orang. Sebab orang Arab ni lebih banyak panggilan dia lebih istimewa. Sebab tu dalam bahasa Arab ni kadang-kadang nama pedang kita tahu saif, tetapi sebenarnya dia ada lebih kurang 50 kata lagi yang seerti dengan pedang. Sebab apa? Pedang ni very important dalam masyarakat Arab, maka diberi nama yang pelbagai. Di wajah kita ni adalah satu kemuliaan yang Allah beri kepada kita. Jadi bahasa Arab dia ada banyak ni nama-nama dekat wajah kita ni. Setiap sudut tulang kat sini apa nama dia, tulang kat sini apa nama dia, tulang dekat kening ni apa nama dia, belah sini apa nama belah sini, semua dia ada nama-nama dia. So Arab ni dia ada daripada sudut tafannun, satu kesenian dalam memberi penamaan. So dia ada dia punya hikmah, ada dia punya rahsia. Abu Lahab umpamanya. Abu Lahab, siapa tahu kenapa dipanggil sebagai Abu Lahab? Abu Lahab ni gelaran yang baik ataupun gelaran yang tak baik? Panggilan yang baik ataupun gelaran yang tak baik? Baik. Sebab Abu Lahab di sebalik empunya tubuh yang kita dengar kejian, even ada disebut surahnya di dalam Al-Quran, tetapi Abu Lahab ni sebenarnya panggilan yang baik. Sebab sebenarnya Lahab ni maksud dia dipanggil Abu Lahab sebab dia ni handsome. Dia handsome sebenarnya. Sebab Al-Lahbah ni maksud dia putih, macam cahaya putih, sebab dia ni putih melepak. Jadi memang handsome lah. So kita pun kata, baru saya tahu Abu Lahab handsome rupanya. Rupanya saya ingat dia ni cengeng orangnya, ataupun muka dia mesti macam buruk je sebab dia punya sikap dia kan. Tetapi at the end, sikap tu akan mencerminkan rupa. Orang tu kalau dia handsome pun sikap buruk benar rupanya. Tapi kalau lah dia tak berapa handsome, tapi mukanya ceria, manis, nampak wajah yang disenangi orang, terus jadi handsome. Itu Abu Lahab dipanggil sebagai Abu Lahab kerana itu. Jadi pentinglah kita kata dalam bahasa Arab ni dilihat daripada sudut tu. Even ada sebab-sebab lain. Misalnya orang Arab, kadang-kadang kalau nama kita ni Ibrahim, dia belum ada anak pun, tiba-tiba orang panggil dia, wahai Abu Ishaq. Wahai Abu Ishaq, ya Abu Ishaq. Kenapa dipanggil Abu Ishaq? Walaupun mungkin dia tak ada anak pun nama Ishaq. Dia dah melekat sebab mengikuti ta'asian dengan Nabi Ibrahim Khalilullah. Sebab Ibrahim ayah kepada Nabi Ishaq. Jadi dipanggil Ishaq, ya Aba Ishaq. Kadang-kadang Abu Ismail pun boleh juga dipanggil begitu. Arab ni dia penting kunyah ni sampai dia letak. Kalau dipanggil Abu Sabir, macam Abu ni tak semestinya bapa. Abu ni boleh jadi merujuk kepada empunya. Kalau orang tu tokek kedai runcit, kadang-kadang dipanggil Abu Baqalah.
Abu Bigal lah kadang-kadang dipanggil. Maksudnya dia ni tokek kedai runcit. Dia boleh merujuk kepada bapa, maksudnya sebagai anak dia empunya kita ataupun anything. Jadi Abu Sabir empunya kesabaran ni, si penyabar. Gelaran kepada siapa? Panggilan kunyah kepada siapa kalau tahu? Kepada himar, kepada keldai. Sebab keldai ni terkenal sebagai binatang yang sangat penyabar. You sepak dia ke, you terajang dia ke, letaklah apa-apa beban kat belakang dia, dia relax je, sabar je. Fasbir sabran jamilah. Dia akan mengamalkan konsep ayat sabar. Jadi himar bukan binatang yang tak elok Kalau orang kata ya himar, maksudnya dia ni penyabar orangnya ni. Kita kalau panggil kita, oi himar, alhamdulillah. Maksudnya dia iktiraf, aku ni memang orang yang penyabar. Oh, dia bodoh cakap. Dia anggap pula keldai tu bodoh sebab dia terlampau penyabar kan. Tapi kita tengoklah. Yelah, binatang semua macam tu lah kan sifat dia. Tapi dia kira bagi binatang tu penyabar tu very good lah. Kira hebat lah tu. Tak banyak binatang yang boleh bersabar dengan kita kan. Even kucing pun, dia sekejap kita tak bagi makan dia sehari dua, dia dah lari lah. Dia dah pergi tempat lain lah, cari makan tempat lain. Dia kurang kesabaran walaupun comel. Tapi himar ni, subhanallah, walaupun orang hina dia, Al-Quran sebut dia tu. Dan juga dia ni ada gelaran yang baik bagi di sisi Arab. Jadi kalau orang tanya izin kunyah ni sunnah ataupun adat, saya boleh kata dia lebih merujuk kepada adat. Tetapi disebabkan Nabi SAW suka melakukan sampai Nabi bagi gelaran kepada sahabat-sahabat, even Nabi pun minta sahabat-sahabat ada nama panggilan masing-masing. Mungkin itu kerana terpengaruh dengan culture budaya Arab itu sendiri. Nabi nak sahabat dia dipanggil dengan nama yang baik. Tapi kita boleh kata dia adalah satu adab Islam yang baik lah. Kita satu adab Islam yang baik kerana yang pertama sekali Nabi SAW suka panggilan yang baik-baik. Tapi mungkin dalam tradisi masyarakat kita benda tu tak sinonim. Arab masih lagi sinonim. Until now dia akan panggil dengan kunyah ataupun dengan nisbah belakang tu. Al-Kansari, apa tu bagi dia orang penting, bagi kita what for kan. Bagi dia kalau kita tanya nama siapa, nama saya Abdul Aziz. Abdul Aziz mana ni? Dia tak berapa senang lah kalau kita sebut nama. Dia kata mesti kena ada al kat belakang tu. Tapi bila dia nak panggil, dia suka panggil kunyah sebab saya boleh rasa dia orang ni rasa benda tu lebih bersopan bagi pihak dia. Sometimes, dan nama ni kadang-kadang budaya Arab ni dia akan letak kunyah tu dengan nama anak lelaki sulung. Anak lelaki sulung tu biasa diletak. So kalau orang tu kata, Ustaz, kalau saya tak ada anak lelaki macam mana? Anak perempuan boleh? Tak ada halangan. Cuma Arab tu dia jarang. Mungkin dulu-dulu orang Arab ni sebab dia rasa dia masih ada sikit-sikit elemen. Dulu merasakan mungkin anak perempuan ni aib dan sebagainya. Tiba-tiba orang panggil macam nama perempuan kan. Dia rasa macam Allah, aku ni sado tapi panggil aku Abu Aisyah. Apa cerita kan? Tak strong lah. Talha ha. Dia kena lebih ni. So orang Arab begitu. Tapi boleh jadi juga dipanggil dengan kunyah yang selain daripada tu, which is insya-Allah kita akan bahaskan dalam perbahasan ni. Betul. Ya. Itu yang macam kita beritahu ada Arab, sebenarnya ada satu hadis but saya tak sure lagi dia punya darjah kesahihan yang kata bagilah gelaran kunyah ni kepada anak-anak kamu sebelum dia diberi gelaran yang tidak baik. Dan orang Arab ni dia akan badiru, dia akan segera untuk nak bagi nama dulu, panggilan apa-apa yang baik kunyah begini, walaupun dia tak ada anak-anak tertentu sebab dia tak nak ada panggilan yang lain yang tidak diingini. Jadi sama ada Nabi SAW itu daripada sudut apa yang dibuat tu kerana itu adalah budaya Arab yang baik, yang dirasa wajar diteruskan. Tetapi apapun bila kita tahu Nabi suka, kita kata dia satu adab yang baik lah untuk dalam kita nak ta'asi dengan Nabi SAW. So kecil pun dia boleh ada gelaran. Sebab dia nak segera sebelum orang panggil dia nama yang kurang manis. Itu berkaitan dengan kunyah. Sekali lagi kita akan tahu dalam perbahasan kunyah ni, ulama pun ada bahagi lebih kurang ada 10 pembahagian dalam bab kunyah ni. Dalam ni yang dispesifik dengan perawi. Okey, pertama sekali bila dia kata contoh
contoh kita bila dia kata antara yang berlaku dalam hadis, bila kita kadang-kadang terlepas pandang dalam bab ni, even benda ni kita tak ada salah siapa-siapa, tapi sebab benda ni luas, nama orang kan, nama orang takkanlah kita nak tahu semua nama orang, dan perawi ni pula ada sangat-sangat ramai, berpuluh-puluh ribu. Macam mana kita nak tahu everyone? Tapi benda ni pun pernah berlaku kesilapan. Macam Imam An-Nasa'i sendiri pun, bila disebut perawi nama dia An Abi Usamah Hammad ibn Sa'ib, dia tersalah Hammad ibn Sa'ib, sebab dia confuse Abu Usamah tu siapa. Sebenarnya Abu Usamah dalam hadis ni bukan Hammad bin Sa'ib ke sini. Sebenarnya Abu Usamah kat situ, perawi ni nama dia Hammad bin Usamah. Daripada bin tu tersalah, sebenarnya An, bukan bin. An Muhammad ibn Sa'ib. Tetapi confuse sikit, terus kita sangka Hammad bin As-Sa'ib Abu Usamah. Itu boleh jadi kekeliruan lah kira kata dalam bidang hadis. So kata sebenarnya nak mengkaji hadis ni very complicated. Dia bukan hanya sekadar kita tengok perawi ni thiqah tak thiqah, tapi dia kena tengok daripada sudut nak ta'yin perawi tu, nak spesifikkan, nak identify perawi tu. Identify perawi ni kadang-kadang problem. Ni betul ke dia ni lah? Ni orang lain ke? Ini penting juga dalam bab ni. Jadi disebut qisim ataupun bahagian yang pertama dalam bait 774, kata Imam As-Suyuti rahimahullah, fataratan yakunu lismul kunyah. Bahagian yang pertama dalam bab kunyah ni, dia kata boleh jadi satu nama itu adalah kunyah bagi seorang perawi. Okey, kat sini ada dua contoh. Dia kata wataratan zada ala dha kunyah. Dia ada dua, dia kata dalam bahagian ni ada dua jenis. Yang pertama dia sebut malla kunyatalah, siapa yang langsung tak ada kunyah. Dia punya nama tu dah kunyah dah. Kan? Abu Bilal Al-Ansi. Sekarang ni kalau orang kata Abu Bakar. Abu Bakar sebenarnya kunyah, tapi sekarang ni bila orang bagi nama anak Abu Bakar kan. Kita pun siapa nama Abu Bakar sebenar pun ramai yang tak tahu. Tapi Abu Bakar ini dah sebenarnya kunyah, tetapi dah boleh jadi dia adalah nama perawi. So kita tak confuse ni kunyah ke ni perawi. Kita akan confuse nanti. Wataratan zada ala dha kunyah. Boleh jadi dia ada kunyah, tetapi nama dia pun macam dia nama dia dah kunyah dan dia ada kunyah yang lain yang membuatkan orang akan confuse. Contoh Abu Bakar bin Abdul Rahman bin Auf, anak kepada Abdul Rahman bin Auf, salah seorang daripada fuqaha sab'ah, 7 fuqaha yang legendaris dekat Madinah ni. Nama dia Abu Bakar. Tetapi orang ingat Abu Bakar nama dia siapa? Orang pun ingat nama dia bukan Abu Bakar. Tapi sebenarnya Abu Bakar tu adalah nama dia. Tetapi dia dipanggil Abu Abdurrahman. Kunyah dia Abu Abdurrahman. So maksudnya macam, dah ada Abu, bagi panggil nama Abu lain. Tapi itu sebab Abu Bakar tu adalah nama dia. Tapi Abu Abdurrahman adalah kunyah dia. Jarang tu kan. Mula-mula memang siapa yang mungkin baru tak kenal memang ingat itu ke nama dia kan. Siapa pun, sebab kita ni very jarang lah orang nak. Selain Abu Bakar, selain mungkin Abu Hurairah, saya pun jarang dengar anak kita. Saya pernah dengar kawan seorang je nama Abu Hurairah daripada kawan sekolah dulu. Lepas tu saya tak dengar dah orang bagi anak dia nama Abu Hurairah kan. Walaupun Abu Hurairah ni famous, kenapa tak ada orang bagi nama anak dia Abu Hurairah? Sedap Abu Hurairah. Mungkin nama-nama yang kunyah jadi nama ni macam Abu Dhar. Itu adalah sebab orang dah sinonim dengan panggilan sahabat macam tu. Abu Dhar ada, Abu Bakar apa lagi anak dulu itu dulu anak ingat Abu Talha tu nama dia. Rupanya bukan. Sebab tu dia ada pembahagian yang seterusnya. Itu dia masuk bab lain. Okey, bahagian yang kedua, siapa yang dikenali dengan kunyah tidak namanya. Baru sebut. Macam Abu Talha. Maybe saya rasa ramai orang tak tahu nama sebenar dia, melainkan mungkin kenalan-kenalan terapat. Jadi Abu Talha ni,
Semua betul lah jadi contoh kita kan. Itu satu contoh lah. Yang mana ada kala perawi ni sampai orang dah tak tahu nama dia. Sebabkan dia masyhur dengan kunyah dia. Implikasi daripada hadis, kita akan susah nak cari nama sebenar dia. Dia ni siapa? Sebab kalau kita buka buku hadis, kunyah paling banyak sekali perawi ni kita selalu dengar Abu Abdillah ataupun Abu Abdurrahman. Tapi Abu Abdillah dan Abu Abdurrahman ni terlampau banyak. Sebab orang Arab memang suka bagi nama anak-anak dia Abdullah, Abdul Rahman, Abdul Aziz. Kalau kita kat Saudi tu, memang setiap family tu macam ada je antara 3 nama ni. Dia, Arab ni dia tak pening tau nak bubuh nama macam kita ni kan. Kita nak bubuh nama, nak cari nama yang fikir sikit lah, ada reason di sebalik tu, ada meaning ke, ada panggilan yang special ke dan sebagainya. Arab ni bagi nama, Allah Abdul Rahman, Allah Abdullah. Terus bagi. Dia tak payah fikir panjang. Tanya dia senang, Nabi suka kan nama Abdullah, nama Abdul Rahman. Dia tak fikir macam aku nak panggil ni nama pelik lain daripada orang lain ke apa kan. Dia bagi je. Bukan nak kata salah tak salah, tak ada. Tapi tradisi ataupun budaya yang berbeza di antara masyarakat. Itu yang menarik tu. Okay. Dia bawa satu contoh ni is Nahu Abi Unas. Dia Abu Unas ni sahabat. Okay, Abu sahabat. Tapi okay, Abu Shah. Abu Shah ni siapa tahu nama dia? Orang pun tak tahu nama dia kan. Yang Nabi bagi tahu tentang bila Abu Shah ni datang berjumpa dengan Nabi, dia kata, ya Rasulullah, uktubu li hadithan. Tulis kat aku satu hadis yang kau baca tadi itulah. Nabi kata kat sahabat dia, uktubu li Abi Shah. Tuliskan untuk si Abu Shah ni. Dan Abu Shah ni dia adalah kunyah sebenarnya. Tetapi dia punya kunyah ni tu lebih masyhur daripada nama ni sampai orang tak kenal. Abul Abiyad, si putih, bapa putih. Dia adalah seorang tabi'in. Tapi orang tak tahu nama dia. Orang tahu Abul Abiyad. Abu Mu'adh saya nak sure. Abu Mu'adh nama betul ke nama kunyah? Kunyah. Nama betul apa dia? Ha? Panjang apa? Panjang kan? Ha? Iznul Syuqin. Oh, itu tak, itu je lah. Oh, tak panjang sangat. Okay. Ingatkan 18 patah. Benar. Okay, tapi Abu Mu'adh antara orang yang kalau saya rasa dia lebih popular dengan dia punya kunyah dia. Nama dia pun tak ramai yang tahu kot. Melainkan yang kenal-kenal, mungkin yang keluarga-keluarga yang rapat ke apa. InsyaAllah tahu. So itu dalam bidang, dalam perawi. Ada juga, dia kata bahagian yang ketiga kat sini, wataratan ta'addadul kuna. Boleh jadi perawi ini dia ada banyak pula kunyah dia. Ada banyak pula kunyah. Dia bawa contoh kat sini, Abdul Aziz bin Abdul Malik bin Juraij. Ibnu Juraij. Ada orang gelar dia sebagai Abul Walid. Ada orang panggil dia juga sebagai Abu Khalid. Dan perbezaan kunyah ni adalah few reason lah. Mungkin ni anak pertama, ni anak kedua. Mungkin itu kunyah awal dia. Orang dah famous, dah panggil macam tu. Tiba-tiba dia ada anak pula nama lain. So some orang keliru. Saya dulu dekat Arab pun, masa kat sana lu orang, dia orang tanya juga, aku nak panggil kau apa? Abu apa? Orang Arab kan, dia tetap nak tanya juga, kau nak panggil Abu apa? Abu apa? Aku pun tak tahu lah. Tak terfikir dulu kan. Tapi nama anak perempuan kau Abu Durar lah. So dia kata nak panggil. Masa tu seorang yang anak perempuan, dia kata Abu Durar. Okey juga. Bunyi dia lembut sikit lah. So macam halus sikit kan bunyi perempuan kan. Tunggu aku ada anak lelaki So anak lelaki ni nama kedua nama gagah sikit lah bunyinya. So anak kedua ni adalah nama Khattab Sayyah. Jadi macam Abul Khattab. Bunyi macam bunyi Khattab sikit kan. Macam tak orang ingat macam Umar bin Khattab, ataupun orang ingat macam General Khattab dan Shishan tu. Okey lah, bunyi dia brutal sikit. Okey. Ataupun kadang orang panggil yang ketiga ni datang juga Abu Qutuz. Qutuz nama yang ketiga ni. Qutuz Mughlatai. Which is Mughlatai ni nama ahli hadis yang saya buat tesis dengan Syekh Ali Sayyah. Dia ada kaitan dengan anak kedua Syekh yang sama. Qutuz ni adalah nama general tentera Islam yang pertama sekali tewaskan tentera Mongol di Ain Jalut. Dia yang tentera Hulagu Khan masa tu yang tak pernah kalah, tapi
tentera dia tu berjaya ditewaskan oleh Qutuz. Walaupun Hulagu Khan masa tu tak ada lah dalam battlefield tu. But bunyi tu macam okey lah, nice sikit kan. Okey lah, boleh lah lawan dengan Abu Talha, dengan Abu Zubair yang terlibat dalam perang Jamal ni apa kan. Okay, kuat lah. Okay. Jadi itu mungkin boleh jadi perbezaan kunyah tu subjektif. Sama orang panggil ni, sama orang dipanggil macam ni. Okay, so kalau dalam periwayatan hadis, sometimes boleh jadi keliru. Adakah dia orang yang sama? Apatah lagi kalau nama dia familiar. Kalau nama dia macam Muhammad, perawi Muhammad, betapa banyaknya Muhammad bin Abdullah, terlampau banyak. Ataupun nama dia Abdullah, betapa ramai. Tiba kunyah dia berbeza-beza. Tak akan menimbulkan kekeliruan yang dia punya mungkin dia adalah individu yang berbeza, suspek yang berbeza, identiti yang berbeza. Itu yang penting lah kalau kita nak belajar. Yang pembahagian keempat, umpamanya dia kata waqad luqiba bil kunyati ma' ukhra warad. Boleh jadi seseorang itu dipanggil bukan kunyah dia, dipanggil dengan panggilan kunyah tetapi dia ada kunyah lain. Contoh paling mudah, Khalifah umat Islam Ali bin Abi Talib radhiyallahu an. Nabi panggil dia apa? Abu Turab. Kan kisah dia yang famous, dia baring ke masjid, tiba-tiba dibangun. Yalah, masa tu dia ada isu sikit dengan Fatimah. Bangun-bangun, yalah, suami yang sedih kan, baring kat masjid, bangun berdebu-debu badan dia. Nabi panggil tu, "Qum ya Aba Turab." Bangunlah wahai bapa tanahan, Abu Turab, atau empunya tanah, si debu. Macam itulah. Tapi dia punya kunyah bukan Abu Turab. Kunyah dia Abul Hasan. Yalah, ayah kepada Hasan. Tetapi sejak Nabi panggil dia Abu Turab, Ali bagi tahu tak ada panggilan yang lebih aku sukai daripada orang panggil aku Abu Turab. Sebab itu panggilan yang Nabi panggil ke aku. Itu dia punya very sahabat yang seronok betul bila Nabi panggil dia dengan nama-nama tertentu. Ada seorang perawi juga dipanggil sebagai Abu Rijal. Abu Rijal. Adakah nama anak dia Rijal? Tak. Rijal ni maksudnya lelaki. Gagah lah. Kenapa orang panggil dia Abu Rijal? Apa lelaki-lelaki? Padahal dia punya kunyah sebenar Abu Abdurrahman. Tetapi orang panggil dia juga Abu Rijal. So orang confused. Kunyah dia siapa? Abu Rijal ke Abu Abdurrahman? Padahal kunyah Abu Abdurrahman. Tetapi panggilan, lakab dia pula macam kunyah Abu Rijal. Sebab dia ada 10 anak. So champion lah. Kira masa tu zaman sekarang ni kan. Siapa ada 10 anak tu champion lah. Abu Rijal. Oh, dia ni bapa anak-anak ramai ni. Itu satu pengiktirafan lah pada dia. Dalam zaman sekarang ni anak sikit-sikit je kan. So ada 10. Serius. 10 lah. 1 kilang ke 2 kilang. Mula orang dah macam rasa pelik lah. Tanya Abu Talha gelak. Dah ada impian lah tu. Okay. Bahagian yang kelima. Dalam bab kunyah ni. Wa minhum man fi kunahu mukhtulif. Lasmin. Ada yang perawi ni yang nama dia tak ada masalah. Semua orang sepakat nama dia itulah dia. Tetapi kunyah dia ada khilaf. Bab kunyah pun ada khilaf. Contohnya sahabat Nabi nama Usamah bin Zaid. Usamah bin Zaid kan, sahabat Nabi SAW yang muda, general Islam yang selepas kewafatan Nabi tu. Dia ulama khilaf. Kunyah dia ni siapa? Ada orang ingat Abu Zaid. Ada orang kata Abu Muhammad. Ada kata Abu Abdullah. Ada kata Abu Kharijah. Lebih daripada tu. Maksudnya dia punya kunyah itu khilaf. Tapi nama sepakat. Semua kata memang nama dia Usamah. So yang ni kurang iskal lah. Kurang problem sikit. Dan lagi satu dia kata wa'aksuhu. Bahagian yang keenam. Wa'aksuhu. Dan sebaliknya. Terbalik daripada tadi. Maksudnya kunyah dia disepakati. Tetapi nama dia pula khilaf. Siapa contoh dia? Abu Hurairah. Abu Hurairah ni punya famous dengan dia punya kunyah Abu Hurairah. Sampai orang tak tahu nama dia apa. Tapi kalau orang nak tahu nama dia, khilaf ulama sampai lebih daripada 40 qaul nama saja.
Kejap nama macam ni, nama bapak dia lain. Sekejap nama bapak macam ni, nama dia pula lain. Khilaf tu lebih daripada 40 kaul. Yang mana of course jumhur melihat nama sebenar Abu Hurairah adalah Abdul Rahman ibn Sakhr. Tetapi Al-Imam Al-Bukhari rahimahullah dan ditarjihkan oleh Imam Tirmizi kata nama dia Abdul Rahman ibn Amr. Itu pun dah cukup muskil. Ini disebabkan zaman dulu tak ada IC kan, tak ada surat beranak. So nak tukar-tukar lah. Nak panggil apa Sugati lah, panggil. So jadi certain confused. Tapi semua orang tahu Abu Hurairah. Semua tahu dah. Ini sahabat ni lah. Tak ada siapa dah. Nama tu. Tapi nama dia tu ya subhanallah, begitu banyak khilaf. Tak pernah saya dengar nama je khilaf lebih sampai 40 kaulan. Dahsyat dalam bab tu. Itu ada bab dekat sini lah. Ada juga wadhaini. Bahagian ketujuh ni dia kata boleh jadi khilaf itu berlaku pada nama dan juga kunyah. Ni lebih problem daripada tadi itulah. Nama pun khilaf, kunyah pun khilaf. Sebab dia lebih dikenali dengan nama panggilan. Contoh perawi tadi kita sebut Safinah, Maula Rasulullah, Maula Nabi SAW yang dipanggil sebagai Safinah, si sampan ni tadi, sampan. Siapa nama sampan ni? Semua tak tahu kan nama sampan. Orang tahu sampan. Khilaf. Ulama ada yang kata Umair nama dia, ada yang kata Saleh, ada yang kata Mihran. Kunyah dia ada yang kata Abu Abdul Rahman, ada yang kata Abul Bakhtari. So khilaf. Nama pun mana satu dia ni. Tapi whatever orang tahu dialah Safinah. Tapi nama dia ada pelbagai. Tak tahulah dia ada kerakyatan berbeza, apa IC palsu dan sebagainya. Itu zaman tu tak ada lagi kan. Yang ke-8 au ulif. Okey. Ataupun yang memang tak ada masalah lah. Ulif ni maksudnya nama dia pun orang tahu dah, sepakat. Kunyah dia pun semua orang tahu dah. Macam sahabat-sahabat yang famous lah. Macam Umar bin Al-Khattab. Tak ada khilaf. Orang panggil dia Abu Hafs. Ada lagi ramai yang kira kata yang nama dia dan kunyah dia no problem at all. Kemudian wa minhum man ishtahar bi kunyatin aw bismihi. Bahagian yang ke-9 dia kata ada orang pula yang lebih famous dengan apa nama? Kunyah ataupun lebih famous dengan nama. Ni macam tadilah ada orang dia kata ada yang dikenali sebagai Abu Idris. Kalau dalam hadis Abu Idris Al-Khawlani, orang lebih kenal dengan dia punya kunyah. Tapi nama dia A'idh bin Abdullah orang tak berapa tahu, tak sinonim. So dia lebih dikenali dengan kunyah. Ada juga orang yang lebih dikenali dengan nama sahaja, tak dikenali dengan kunyah. Sahabat Nabi Abdurrahman bin Auf, dia ada kunyah, tapi mana ada orang panggil Abu Lain, orang panggil Abdurrahman bin Auf. Talhah bin Ubaidillah, dia famous dengan nama sendiri. Jadi bukan, walaupun dia ada kunyah either Abu Muhammad atau Abu Abdullah, tetapi nama dia lebih dikenali berbanding dengan kunyah dia. So ini pun ramai mereka-mereka yang dikenali dengan nama sahaja, dia tak dikenali dengan kunyah. Aisyah sendiri kan, walaupun dia dipanggil Abu Abdullah, sempena adiknya atau abangnya. Sebab Aisyah tak ada anak kan. Tapi at the end orang kenal dia Abu Abdullah. Ummu Salamah dikenali dengan kunyah kan, suami bekas suaminya dulu Abu Salamah. Jadi it depends dari segi kemasyhuran orang tu seseorang dengan nama panggilan masing-masing lah. Itu yang berkaitan dengan apa nama dan kuna. Nama dengan kuna. So Syahir Abu apa? Kata ada, saya tak ada Abu lagi Ustaz. Saya nak membina Abu belum lagi ni. Doakan lagi. InsyaAllah. Jadi kita itu terpulang daripada keselesaan masing-masing. Ada some orang dia macam orang kita, dia nak nama dia juga. Dia tak nak nama dia tersalah. Dia tak nak nama dia tersalah panggil. Kalau nama salah panggil tu mungkin dia rasa macam kurang senang. So dia very subjektif. Ada orang kata tak, saya lebih senang dikenali dengan kunyah saya. Alhamdulillah, siapa yang nak dikenali dengan nama pun tak ada masalah dalam bab ni. Cuma dalam bab hadis, benda ni penting sebab ini boleh menimbulkan kekeliruan. Antaranya Ad-Dulabi, antara yang paling famous
dia mengarang kitab Al-Asma' wal Kuna, nama dan kunyah. Tujuan dia adalah untuk nak menghimpunkan kunyah-kunyah yang warid dalam periwayatan hadis. Even disebut kunyah-kunyah yang warid daripada Nabi SAW. Nabi ni orang panggil dia apa? Ada orang panggil Abul Qasim, ada yang panggil lain. So dia sebut antara kunyah yang sabit bagi Nabi, dan dibawa beberapa hadis dengan sanad dia di situ. Dan dibawa juga kunyah-kunyah daripada perawi-perawi lain untuk nak ini kesenian dalam bidang hadis lah. So bidang hadis ni sebenarnya is very macam-macam. 6 bulan lah kita tak murajaah sebelum ni. Kan banyak sangat bab-bab yang kita sebut yang mungkin orang kata benda lah yang kita belajar ni kan. Ada bab yang sifat-sifat yang pelbagai lah ni. Kenapa nak kena belajar benda ni semua? Ni semua teknikal bagi mereka yang nak mendalami bidang hadis, orang yang betul-betul nak mengkaji bidang hadis, dia kena tahu benda-benda ni supaya kajian dia tepat. Tak adalah mudah dia nak mengatakan dia tak jumpa perawi ni, ataupun dia tersalah identify perawi ni. Itu jadi muskil loh. Dan itu banyak terjadi pada penuntut ilmu hari ini, yang mana kerana mereka tak betul-betul mahir dan tergesa-gesa, akibatnya mudah untuk nak menghukum fulan. Fulan la arifuhu, dia ni aku tak kenal dia siapa. Padahal dia memang tak tahu. Kalau dia kaji nak tahu tentang bab ni, tengok kitab-kitab yang membantu begini. So kitab-kitab ni ditulis untuk membantu kita mengenali perawi-perawi yang agak macam ni lah, yang unik ni, ataupun yang dikenali lebih itu dan ini, supaya kita tak confuse. So bila ada perawi ni muskil kat kuna, cari kitab-kitab kuna, ramai ulama tulis bab tu. Kita boleh cari, oh ni nama dia, okey, so kita tahu nama dia begini sebenarnya. So kita boleh identify lah perawi itu siapa dia. Kalau tak, kita akan muskil selalu. Wallahu alam. Ada soalan-soalan nak tanya? Okey semua? Alhamdulillah, insya-Allah untuk sesi akan datang. So sesi akan datang ni dia nice. Dia berkaitan dengan tambahan daripada bab Al-Kuna' wal Asma' yang ditulis oleh Al-Hafidh Al-Khatib Al-Baghdadi. Alright, insya-Allah. Jazakumullahu khairan kathiran. Alhamdulillah, kita lama pula kan, rindu kuliah-kuliah ni. Lama kita baru nak rancak balik kan, macam-macam cerita pula kan. Tapi insya-Allah, kata kehidupan mesti diteruskan. InsyaAllah apa yang telah ditulis oleh Allah itulah yang akan berlaku. But ilmu kena terus, kerja kena terus, dan insyaAllah moga Allah pelihara kita semualah, insyaAllah. Jazakumullahu khairan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ada tanam, boleh tanam biji tu, tanam. Maksudnya usaha tu biar sampai ke final. Maksudnya kita sebenarnya implikasi hadis ni very important. Maksud walaupun di sebalik pandemik yang satu dunia ni macam tengah cuak-cuak, tapi kita tak pun pada masa sama kita jangan terlampau menakutkan orang pun sama juga. Sebab ini satu wabak, tapi jangan sampai kita takut orang sampai kita tak boleh bergerak langsung. Bila tak bergerak akan macam-macam masalah lah yang akan kita terus usaha macam biasa. Maksudnya kita jaga SOP macam biasa, kita ikut rule macam biasa, tapi kita berdoa dan bergerak macam biasa. Dan if Allah takdirkan anything happen to us, kita pergi check dan ikutlah apa yang disarankan, begitulah. Kalau tak, sampai bila pun sebenarnya benda ni lah, selagi tak ada dia punya betul-betul vaksin ni, begitulah kita akan lalui fasa ni. Takkanlah nak lalu balik zaman PKP yang tak bergerak langsung dunia kita tu kan. Kita pun dengar teruk. So kadang-kadang kalau benda ni terlampau ditakut-takutkan pada orang ramai pun, orang ramai akan jadi suku panik, dan akhirnya tantah tindakan macam tu akan berlaku. Dan Alhamdulillah, so far Alhamdulillah, memang bahaya dia berlaku basically pada orang tua-tua lah yang kita risau kan. Orang tua-tua yang ada komplikasi. Tapi setakat ni Allah masih bagikan kadar kesembuhan yang agak tinggi bagi kita. Dan kalau kadar kematian pun tak salah dalam 1% je.
dalam bab tu. So sebenarnya is still okay lah, compare dengan nak kata serta-serta wabak lain. Kita jaga, tapi jangan terlampau menakutkan orang sampai tak bergerak langsung kita kan. Tu lagi susah. Orang mati kebuduran tu silap-silap lagi. Dah banyak nanti daripada wabak ni. So kita jaga-jaga macam biasa. Benda ni mungkin mudah berjangkit, tapi insya-Allah it's still manageable lah, insya-Allah. Dan moga Allah pelihara kita dan perisaikan diri kita semua dengan zikir-zikir pelindung daripada Nabi SAW, dan insya-Allah Allah pelihara kita. So sebab bila kita terlampau momokkan benda ni, kadang kita kesian sahabat-sahabat yang terkena. Kadang-kadang orang pandang mereka lain macam tau. Kalau siapa yang kena ni, kita tak nak macam tu. Boleh jadi dia akan kena pada salah seorang daripada kita. Tapi sampai nanti kan orang pandang serum macam dulu orang pandang pesakit kusta, pesakit AIDS. Sebab benda macam ni padahal it's a virus. Macam kita kena virus sesama, virus lain. Cuma ni mungkin attack virus pernafasan daripada sudut tu. Dikomakan? Dia dikomakan ke dia koma? Sebab kenapa dia kena koma? Oh, sebab oh ya. Sakit seksa. Macam mana situasi? Sembuh? Dah okey? Alhamdulillah, alhamdulillah. Sebab tu. Oh. Subhanallah. Subhanallah. Masya Allah, Masya Allah. Memang seksa. Ya, betul, kalau pernafasan ni boleh bayang sakit. Macam kadang dulu kan, ada certain benda macam contoh saya allergic. Bila allergic tu kadang-kadang rasa macam nak bernafas tu susah. Tak habis kan, bernafas macam separuh. Ya. Ya. Biasa. Subhanallah. Ya. Itu yang virus ni real. Jadi kalau sekarang ada orang yang dikata macam seolah benda ni tak ada apa, benda macam ni lah, cerita yang kena macam ni menunjukkan benda ni bukanlah kata ditipu, benda ni wujud. So, Allahu Akbar. Dia ada komplikasi apa-apa ke sebelum tu? Dia maksudnya macam dia bahaya pada komplikasi lah ni. Yang kena orang tua-tua yang kita risau. Ya. Tu yang kita sebenarnya risau untuk golongan-golongan ni. Golongan ni kalau maksudnya yang kurang imun, yang ada komplikasi, tu yang kita risau sebenarnya. Mungkin yang muda, yang sihat, mungkin insya-Allah okey. Yang macam ni yang kita risau sebenarnya.
Sebelum ni ada asma lah. Oh. Masya Allah. Allah, moga Allah pelihara kita semua. Allah. Ada orang kena, okey. Ada orang kena, seksa. Itulah. Oh, batch pertama. Dia masa tu tak tahu, masa awal-awal tu Alhamdulillah, Alhamdulillah. Allahu Akbar. Ini kita banyak ni penjara kan. Penjara yang melonjak Kedah Sabah tu kan. Penjara kita berapa ramai? Mesti ramai kena kan. Sebab penjara kan tertutup. Makan semua kan. Sebab dia orang kena rapat-rapat kan. Share-share apa ni semua. Nak pisah lah dalam penjara. Nak buat apa lagi. Tapi mengharapkan dia orang survive lah. Sembuh insyaAllah. Allah Akbar. InsyaAllah moga Allah pelihara lah. Kita pun tak tahu kan. Benda ni we don't know kan. Dan kita pun nak, sekarang kita jaga-jaga pun tak tahu time-time kita terlepas pandang tu. Ada juga. Allah Akbar. Baik semua, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.